الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang berbahagia, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal dengan bersungguh-sungguh melaksanakan suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan kita menjadi insan yang saleh serta memperoleh kebaikan dan keberkatan di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah pada hari ini ialah dosa mengadu domba dan cara menghindarinya. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian,
Mengadu domba membawa maksud memperlagakan dua orang individu yang mengenali antara satu sama lain atau menyalakan api permusuhan antara mereka yang boleh menyebabkan kepada berlakunya pergaduhan dan terputusnya ikatan ukhuwah persaudaraan sesama mereka. Hari ini terlalu banyak perbuatan mengadu domba yang berlaku dalam masyarakat. Ditambah pula dengan kemudahan teknologi yang membolehkan sesuatu berita disebarkan dengan pantas tanpa merujuk kepada situasi yang sebenar. Adu domba yang merupakan pembunuh utama keharmonian umat. Hukum mengadu domba jelas haram dan ditegah oleh syarak. Islam menegah perbuatan mengadu domba ini bagi menjaga keharmonian masyarakat, khususnya sesama umat Islam. Nabi SAW mengecam perbuatan mengadu domba ini dengan sekeras-kerasnya, seperti mana baginda SAW bersabda, la yadkhulul jannata namam, artinya tidak akan masuk syurga orang yang melakukan perbuatan namimah, iaitu mengadu domba. Hadis riwayat Muslim. Al-Imam Nawawi telah mensyarahkan hadis ini. Maksudnya, para ulama menyebut mengadu domba ialah pemindahan maklumat daripada percakapan manusia atau orang ramai kepada seseorang yang lain dengan tujuan untuk merosakkan hubungan di antara mereka. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, pada asalnya mengadu domba ini adalah perbuatan menyampaikan sesuatu yang tidak benar melalui percakapan mulut ke mulut. Namun, dengan kewujudan teknologi yang semakin canggih, penyebaran mengadu domba berleluasa dengan cara yang lebih mudah berbanding masa lampau. Perkembangan teknologi yang semakin rancak menjadikan perbuatan mengadu domba semakin mudah tersebar melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter dan lain-lain. Perbuatan mengadu domba akan berlaku dalam dua keadaan. Yang pertama, apabila seseorang mengada-adakan sesuatu berita mengenai seseorang lalu menyebarkannya kepada orang lain dengan tujuan untuk memburuk-burukkan atau menjatuhkan maruah orang tersebut. Yang kedua, apabila seseorang menerima berita mengenai seseorang tanpa menyelidiki kesahihannya lalu menyebarkannya kepada orang lain, sama ada dengan niat untuk memburuk-burukkan atau tidak. Dalam kedua-dua keadaan inilah mengadu domba berlaku dan ia dilihat berleluasa sekali dalam masyarakat pada hari ini, terutama di dalam media sosial. Perbuatan mengadu domba ini juga berlaku disebabkan oleh hasad dengki dan iri hati kepada seseorang dan sanggup berusaha untuk menjatuhkan individu tersebut dengan apa jalan sekalipun. Ada dalam kalangan mereka yang mencemburui kebahagiaan orang lain, iaitu pasangan suami isteri yang bahagia. Ada juga dengki jika sekiranya ada orang lebih daripadanya, dan ada juga yang tidak boleh melihat kawan-kawan di tempat kerja berjaya lebih daripada dia. Ada juga yang suka mengadu domba kerana mempunyai niat dan berkehendak kepada sesuatu yang bernilai, seperti meraih sesuatu jawatan penting, menguasai perniagaan, politik dan lain-lain. Sidang Jumaat yang dimuliakan, balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang suka melakukan perbuatan mengadu domba amat ngeri dan menakutkan. Antara balasan bagi mereka yang suka mengadu domba ialah, yang pertama, mereka yang suka mengadu domba akan mendapat azab siksaan di dunia dan di hari akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maksudnya, sesungguhnya
orang-orang yang suka menghebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah menguasai segala perkara sedang kamu tidak mengetahui yang demikian. Al-Imam Ibn Kathir menafsirkan ayat ini, beliau berkata, maksudnya yakni mereka yang suka bila perkataan, berita, perbuatan yang keji itu tersiar. Yang kedua, mereka yang melakukan perbuatan mengadu domba akan diseksa di hari akhirat kelak dengan seksaan yang amat pedih dan mengerikan. Nabi SAW bersabda, wa ammar rajulu alladhi ataita alaihi yusharsharu shidquhu ila qafah wa mankhiruhu ila qafah wa ainuhu ila qafah fa innahu ar-rajulu yaghdu min baitihi fayakdhibul kadbata tablughul afaq. Artinya, berkata malaikat yang mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun orang yang engkau datangi sebentar tadi, dia diseksa dengan dihiris-hiris pipinya sehingga ke belakang lehernya, dan dihiris-hiris lubang hidungnya sehingga menembusi belakang lehernya, dan dihiris-hiris matanya sehingga menembusi batang lehernya. Ini kerana kerjanya sejak dari waktu pagi dari rumahnya menyebarkan pembohongan sehingga ke seluruh ufuk penjuru dunia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, yang ketiga, mereka yang suka mengadu domba sehingga individu atau masyarakat bermusuhan dan berpecah belah akan mendapat azab seksaan di dalam kubur atau di alam barzakh. Nabi SAW bersabda, yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, thumma qal bala kana ahaduhuma la yastatiru min bawlih wa kana al-akhar yamshi bin namimah thumma da'a bi jaridah fakasaraha kisratain fawada'a ala kulli qabrin minhuma kisrah faqila lahu ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam taybasa aw ila ayyaybasa. Artinya, kedua-duanya sedang diazab di dalam kubur. Tidaklah kedua-duanya diazab melainkan kerana melakukan dosa yang besar. Kemudian baginda bersabda, salah seorang yang diazab di dalam kubur kerana tidak membersihkan kencingnya, dan yang seorang lagi kerana suka ke sana sini dengan tujuan mengadu domba, iaitu memperlagakan seseorang. Lalu baginda menyuruh supaya diambil pelepah tamar dan membelah ia kepada dua bahagian. Kemudian baginda meletakkan di atas setiap satu bahagian pada kedua-dua kubur. Baginda ditanya, wahai Rasulullah, mengapa Tuhan melakukan seperti ini? Baginda menjawab, mudah-mudahan kedua-dua ini diringankan daripada azab kubur selama kedua-dua pelepah ini masih basah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka hendaklah kita semua menginsafi diri setelah kita mengetahui perkhabaran dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah tentang azab seksaan yang akan ditimpakan kepada mereka yang suka mengadu domba. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, antara langkah-langkah yang perlu diambil oleh kita semua bagi memastikan diri, keluarga dan masyarakat terhindar daripada perbuatan mengadu domba adalah seperti berikut. Yang pertama, mendalami ilmu agama secara berterusan, seterusnya mengamalkan segala ilmu yang dipelajari. Yang kedua, sentiasa mengingatkan diri bahawa segala perbuatan kita akan dicatat dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Maksudnya, dan kitab-kitab amal juga tetap akan dibentangkan, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya, dan mereka akan berkata, aduhai celakanya kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, melainkan semua dihitungnya. Dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalamnya. Dan ingatlah, Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorang pun. Sidang Jumaat yang dihormati, yang ketiga, apabila kita telah mengetahui mengadu domba adalah satu pendustaan dan pendusta balasannya adalah neraka, maka menolaknya adalah wajib. Yang keempat, melakukan tabayyun, yakni menyelidiki terlebih dahulu dan bertanya setiap isu yang berbangkit kepada ahlinya. Hal ini amat penting agar kita tidak terjebak di dalam perbuatan mengadu domba untuk mengenakan seseorang yang akhirnya kita sendiri yang menyesal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Surah Al-Hujurat ayat 6. Yang kelima, amalkan sikap tidak menyebarkan apa sahaja maklumat yang diketahui. Apabila melayari media sosial, hentikan berkongsi atau menularkan semua maklumat yang diperoleh. Budaya suka menyebarkan sesuatu berita tanpa memikirkan baik buruknya semakin menjadi-jadi dalam masyarakat. Ia hendaklah dihentikan. Bimbang kita termasuk di dalam ancaman sebagai pendusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kafa bil mar'i kadiban ay yuhadditha bikulli ma sami'. Artinya, cukuplah seseorang itu dianggap berdusta apabila berkongsi semua yang didengarinya. Hadis riwayat Muslim. Oleh itu, hendaklah kita berhati-hati apabila berkata-kata atau menyebarkan sesuatu berita yang berunsur adu domba, memperlagakan seseorang, sama ada melalui lisan atau penulisan, supaya tidak tercetusnya perbuatan pengadu domba yang mulanya kecil dan akhirnya membesar, sehingga boleh memecah belah dan memporak-poranda keharmonian masyarakat. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Alhamdulillahi wahdah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, salat subuh dan salat asar memiliki ganjaran dan kelebihan yang amat besar. Antaranya ialah dijanjikan pelepasan dari azab
neraka di hari akhirat kelak. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijan nar ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Artinya, sekali-kali tidak masuk neraka seseorang yang salat sebelum terbit matahari, iaitu salat subuh, dan juga sebelum terbenamnya, iaitu salat asar. Hadis riwayat Muslim. Kedua-dua salat ini adalah antara yang paling sukar dilaksanakan, kerana pada waktu salat subuh masih ramai yang tidur, manakala pada waktu salat asar pula ramai yang leka bekerja. Jika pada dua waktu ini salat dapat dijaga, maka untuk menjaga salat-salat yang lain akan menjadi lebih mudah. Setiap amal ibadat yang dilakukan oleh kita hendaklah dilaksanakan dengan niat yang ikhlas dan bertepatan dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan dan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan salat ini serta dikurniakan kelebihan tersebut. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam ke atas Nabi. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra wa hatta anhu ashra khati'at, yang bermaksud, barang siapa berselawat ke atas aku satu kali, maka Allah membalasnya dengan merahmatinya, dan Allah memberi ganjaran pahala kepadanya sebanyak 10 kali, dan Allah menghapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikan petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu, dan kepada pemimpin kami, terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis, Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksanalah pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri kami sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaikilah pergaulan antara kami, Engkau peliharalah kami dari penyakit lemah, malas, berfikiran dangkal, dan buruk budi pekerti. Ya Rahman, Ya Wadud, Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, dan seluruh urusan mereka yang kami kasih. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan kehidupan ini,
dan menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain. Ya Allah, Engkau jauhkanlah kami dari bala dan kerosakan. Engkau tambahkanlah nikmat-Mu kepada kami. Engkau berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan di hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun.